Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha wa law azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu lagi pada hari ini setelah lebih kurang 5-6 hari kita bercuti. Jadi walau bagaimanapun, insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita. Yang hari ini merupakan tajuk yang terakhir daripada bab yang kedua. Dan insya-Allah besok kita akan masuk kepada bab yang ketiga. Dan semuanya kita ada lebih kurang 8 fasal ataupun 8 bab. Jadi pada tuan-tuan yang berada di rumah ataupun di mana saja kalian berada, mudah-mudahan dengan nota yang telah diberi, tuan-tuan boleh copy dan paste balik ataupun simpan balik, dan mudah-mudahan jadikan ia sebagai rojokan dan pembacaan supaya kita ada usaha untuk memahami yang dikatakan ta'allamul arabiyyah wa 'allimu hannasa. Belajarlah kamu akan bahasa Arab dan ajarkan akan manusia. Baik. Jadi insya-Allah pada hari ini kita bersambung dengan katanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Isim makan maknanya tempat. Isim makan maknanya tempat. Isim zaman maknanya biasa. Isim zaman maknanya biasa. Isim zaman maknanya masa. Isim zaman maknanya masa. Dan masdar mimi maknanya masdar biasa. Dan masdar mimi maknanya masdar biasa. Baik, hari ini kita menyambung pada dua tajuk sebagai penutup bab yang kedua. Yang pertama kena isim makan. Isim makan. Baik, isim makan ni apa? Iaitu bahasa mudah pelajar-pelajar Ariyat, suatu timbangan macam mana kita nak membina suatu perkataan yang menunjuk kepada tempat. Ulangan, isim makan ni dua. Pertama, ada isim makan yang memang khas. Yang kedua, ada isim makan yang kita bina, yang kita create, yang kita boleh buat. Jelas ke tidak? Baik. Macam mana contoh isim makan yang tak boleh dibina? Contoh Madinah. Nama isim, Madinah tempat. Tahu tak? Tempat. Faham tak? Baik, jadi bila mana sebut Madinah, semua faham. Sebuah tempat yang orang pergi buat umrah dan sebagainya. Itu isim yang memang tak boleh dibina. Jelas? Jelas ke tidak? Baik, yang kedua, isim yang kita boleh bina. Contoh, nak bagi tahu dua. Dengar elok. Bahasa yang pertama, kantin. Kantin. Kalau tengok kantin dalam bahasa Arab apa dia? Mat'am tu bukan kantin. Mat'am tu tempat makan. Sudah. Jadi mat'am ni dibina daripada timbangan ta'am. Ada tak? Ta'am jadi mat'am, tempat makan. Bermakna mat'am itu tempat yang perkataan yang dibina daripada perkataan ta'am jadi mat'am. Faham? Jadi kalau masa makan dipanggil isim zaman. Kalau tempat dipanggil isim makan. Jelas semua? Baik. Isim makan maknanya tempat, baca. Isim makan maknanya tempat. Isim zaman maknanya masa. Isim zaman maknanya masa. Kalau kita nak menunjukkan masa benda tu berlaku, maka kita boleh create daripada perkataan-perkataan Arab yang kita hafal. Nampak? Contoh, daraba, pukul. Kita nak bagi tahu masa dia kena pukul tu bila. Kita gunakan timbangan isim zaman. Gunakan timbangan isim zaman. Baik, timbangan ada di bawah. Dan yang ketiga, masdar mimi, baca. Maknanya masdar biasa. Maknanya masdar biasa. Baik, ada juga kadang-kadang dalam bahasa Arab ini dia menyerupai isim makan dan isim zaman tapi tak ada makna. Dipanggil masdar mimi. Baik. Isim makan dan zaman, baca. Isim makan dan zaman. Daripada sulasi mujarrad. Daripada sulasi mujarrad. Yang kasrah ain mudhari'nya. Yang kasrah ain mudhari'nya. Timbangannya maf'ilun. Maf'ilun. Misalnya majlisun, makhrijun. Baik, yang pertama dia nak bagi tahu kita isim makan dan isim zaman. Isim makan makna tempat. Isim zaman maknanya masa. Kalau kita nak buat timbangan ni, pertama kena tengok fi'il mudhari'. Ingat, cuba faham, tengok fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' ain kasrah, ain dia kasrah. Contoh jalasa yajlisu.
jalasa yajlisu. Dan ingat, ustaz akan bagi tahu 40 kali. Bila sebut sulasi mujarrad, kita nak tahu timbangan dia, kita tak boleh agak-agak. Kena buka kamus. Faham tak? Pegang kaedah ni. Sebab sulasi mujarrad kita tak boleh reka. Perkataan asal, kalau sulasi mazid kita boleh create. Kita boleh bina. Hamzah dekat atas ke, tambah ta ke, tambah alif ke, betul ke tidak? Tapi sulasi mujarrad kita tak boleh reka. Kena buka kamus. Baik. Kalau buka kamus, kita tengok kalimah Arab tu, bila mana ain mudhari' dia kasrah. Dah? Zahaba yazhibu. Zahaba yazhabu. Kalau zahaba yazhabu. Dah? Daraba yadribu. Jadi isim makan dan isim zaman atas timbangan maf'ilun. Misalnya baca. Majlisun. Makhrijun. Tengok, majlisun ni ada dua makna. Pertama, tempat berlaku majlis. Kedua, masa berlaku. Kau dekat mana tu? Aku dalam majlis. Aku dalam majlis. Perkataan Arab yang diguna dalam bahasa Melayu. Padahal kau tengah buat apa tu? Aku tengah duduk dalam sebuah majlis. Sebab jalasa dengan makna duduk. Jalasa dengan makna duduk. Cuma dia nak bagi tahu aku sedang berada dalam sebuah majlis. Walhal dia tak duduk pun tengah berjoget. Tengah berdiri. Contoh, aku dalam majlis ni, sabarlah sekejap. Contoh, bermakna dia nak bagi tahu dengan nisbah masa. Waktu yang sama dia juga nak bagi tahu dia ada di sebuah tempat. Jelas? Yang kedua, makhrijun. Baca. Makhrijun. Kharaja makna apa? Keluar. Kharaja makna keluar. Jadi kalau makhrij ada dua makna. Kalau kita nak tahu macam mana makna dia boleh keluar, melihat kepada struktur ayat. Ayat tu pula kesinambungan daripada ayat-ayat yang lain. Kesinambungan pula kepada ilmu nahwu saraf. Dan kesinambungan pula kepada ilmu balaghah. Dah? Kesinambungan pula kepada ilmu mantik, bayan dan badi' untuk memahami struktur ayat. Jelas? Baik. Makhrij, masa keluar. Dah? Hal makhrij. Dah? Adakah kau dah keluar? Bila kau keluar? Masa kau keluar tu bila? Contoh. Jadi artinya, makhrij ni dua makna. Pertama, makna isi makan, makna tempat. Tempat keluar tu mana? Ataupun masa kau keluar tu bila? Jelas? Masa kau keluar tu bila? Tu dipanggil isim makan dan isim zaman. Baca. Isim makan dan isim zaman. Isim makan dan isim zaman. Daripada sulasi mujarrad. Yang dhammah atau fathah. Ain mudhari'nya. Timbangannya maf'alun. Misalnya maq'adun, madhabun. Baik, timbangan yang kedua sama juga, isim makan dan isim zaman. Kita nak bina, kita nak tahu, ataupun kita baca Quran, kita jumpa timbangan ni, ataupun kita baca kitab Arab, kita jumpa word ni, ataupun kita nak buat karangan, nak menunjukkan kepada suatu perkataan masa ataupun tempat yang kita tak tahu secara khusus, dah, tapi kita buat secara umum. Nampak? Macam contoh, masjidun. Masjid. Masjid. Kalau masjid, makna apa? Tempat sujud. Tempat umum tak? Umum. Nak letak dekat surau pun boleh. Nak letak dekat masjid pun boleh. Nak letak dekat rumah pun boleh. Masjid, kita beri faham makna contoh tempat sujud ataupun masa sujud. Isim makan. Kalau musalla, dia khusus. Musalla khusus, tempat orang yang semayang. Betul tak? Balik mana ni? Aku nak pergi musalla, nak balik rumah. Tak boleh, tak jadi. Dah. Sebab musalla tu khusus, tidak kepada umum. Jadi kalau isi makan dan isi zaman daripada sulasi mujarrad, kita tengok ain mudhari' dia fathah atau dhammah. Ulangan kali kedua, nak tahu fathah ke dhammah buat macam mana? Kena tengok marbawi. Dah? Allahumma salli ala Muhammad. Tolong tengok kamus, nanti gam balik. Timbangannya maf'alun. Misalnya baca. Maq'adun. Mazhabun. Zahaba makna keluar. Zahaba yazhabu. Zahaba makna keluar. Tetapi kalau kita nak buat masa keluar, maka inilah timbangan dia, mazhab. Ataupun tempat keluar, maka inilah timbangan dia, mazhab. Maka kita guna sampai hari ini bila sebut mazhab Syafi'i. Apa makna mazhab Syafi'i?
Tempat keluar hukum. Tempat keluar hukum. Dah daripada mazhab Syafi'i, tempat keluar hukum-hukum fiqh. Apa tu? Kepahaman ilmu, mutiara ilmu dan bahagian ilmu tu dipanggil mazhab. Maq'adun kamu juga qa'ada makna duduk, maq'ad tempat duduk ataupun masa duduk. Masdar mimi baca. Masdar mimi daripada sulasi mujarrad. Sama ada dhammah atau fathah atau kasrah. Ain mudhari'nya timbangannya maf'ilun. Misalnya maujibun. Yang ketiga, tuan-tuan yang berada di rumah dan pelajar-pelajar Ariyat, bila sebut pula masdar mimi, ingat masdar mimi ni masdar biasa. Maknanya makna biasa, macam makna masdar. Dah? Tak kira daripada sulasi mujarrad yang fathah ke dhammah ke kasrah ain mudhari', maka timbangannya cuma satu, maf'ilun, misalnya maujibun. Maujibun ni makna apa? Wajib. Masdar mimi makna masdar biasa. Maujibun makna wajib. Bukan makna makan, bukan makna tempat, dipanggil makna biasa. Isim makan dan isim zaman baca. Daripada sulasi mazid. Waktu baca tu cuba fokus. Yang tiga ni sulasi mujarrad, yang ni mudah. Kalau daripada sulasi mazid, satu je timbangan. Timbangannya satu, tapi payah. Sebab kita nak kena reka. Kalau yang ni dia fix, sama ada maf'alun atau maf'ilun. Maf'alun atau maf'ilun. Yang ni kita kena reka. Sebab apa? Dia ambil daripada dibina atas timbangan baca. Isim maf'ul. Misalnya mustashfa. Bukan isim maf'ul maf'ulun. Isim maf'ul daripada sulasi mazid. Contoh in fa'ala. Apa isim maf'ul dia? Zaid. In fa'ala. Apa isim maf'ul dia? Dah dapat nota isim maf'ul kan? Isim maf'ul in fa'ala apa dia? Apa kaedah dia? Baju hijau. Kaedah dia macam mana? Iskandar? Roy? Munfa'ilun? Salah. Munfa'ilun si fa'il. Atas semangat isi maf'ul. Kaedah dia macam mana? Mim dhammah tambah mim dhammah pada pangkal fathah sebelum akhir. Sulasi mazid yang punya banyak tu semua ambil fa'il mudhari', tukar tambah mim dhammah pada pangkal fathah sebelum akhir. Kalau in fa'ala jadi munfa'alun. Jadi munfa'alun tu ada berapa makna? Dia boleh jadi 4 makna. Pertama, dia boleh pasang makna isim maf'ul. Yang kedua, dia boleh pasang makna isim makan. Yang ketiga, dia boleh pasang makna isim zaman. Yang keempat, dia boleh pasang makna masdar mimi. Contoh, mustashfa baca. Mustashfa ni daripada perkataan syifa. Syifa tu makna sembuh, kesembuhan. Likul syai'in syifa, Nabi kata. Tiap-tiap sesuatu itu ada penawar. Baik. Daripada syifa ni, kemudian dibuat sulasi mazid 3 huruf. Istashfa. Tambah ista. Alif, sim, ta. Shin, fa. Istashfa. Baik. Kemudian nak buat sulasi, nak buat isim maf'ul tu. Tambah mim dhammah pada pangkal, fathah sebelum akhir. Jadilah mustashfa. Betul. Mustashfa ni ada 4 makna. Pertama, kita boleh pasang makna isim maf'ul. Yang diobati. Yang disembuhkan. Faham? Yang kedua, dia juga boleh pasang makna isim makan. Isim makan makna apa? Tempat kesembuhan. Apa makna tempat kesembuhan? Hospital. Dapat? Daripada umum, dia akan jadi khusus. Dia juga boleh pakai makna isim zaman. Apa dia? Masa operation. Mustashfa. Masa dia diobati. Waktu dia disembuhkan. Mustashfa. Dan dia juga boleh pasang makna masdar. Masdar mimi. Masdar mimi makna apa?
Ha? Mana apa? Kesembuhan. Kesembuhan. Jelas? Jadi masalah nak pasang makna isim makan ke, isim zaman ke, masdar mimi ke, atau isim maf'ul, melihat kepada struktur ayat. Jelas? Baik, kameraman pindah. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab-sebab ditukar fi'il ma'lum kepada fi'il majhul. Baik, kepada pelajar-pelajar Ariyat, hari tu kita dah dapat nota macam mana nak bina, macam mana nak buat fi'il majhul. Dah, macam nak buat fi'il majhul. Kena hafal elok-elok. Dah, nota tu bagi masyi. Nota tu bagi lekat dekat lidah. Cara nak buat jika berawal hamzah wasal, dhammah yang pertama dan ketiga, fathah sebelum, kasrah sebelum, infa'ala jadi munfa'ilun. Dah, jika berawal dengan ta, dah, jika tidak berawal dengan sebagainya, kaedah mudhari' semua tu dipanggil cara nak buat fi'il majhul. Hari ni kita belajar sebab apa nak tukar fi'il ma'lum kepada fi'il majhul. Yang pertama baca. Apabila didapati fa'ilnya terlebih diketahui akan dia pada umumnya. Misalnya khuliqal insanu. Dijadikan akan manusia. Baik, yang pertama sekali, kenapa nak tukar fi'il maklum kepada fi'il majhul? Sebab yang pertama, bila mana fa'il. Apa makna fa'il? Orang yang membuat. Dah? Terlebih maklum. Bila dah terlebih maklum, kadang-kadang tak bagi tahu pun tak apa. Faham tak? Tak bagi tahu pun tak apa. Jelas. Contoh, air kena potong. Kita duk mengamuk. Siapa duk potong air? La ilaha illallah. Kita turun bawah, tengok pilih air dah tak ada. Dah? Kita kata siapa duk potong air aku ni? Faham tak? Walhal dah tahu tak siapa yang potong? Dah tahulah, mu tak bayar bil air. Dah? Orang syarikat air pun datang lah. Dah? Orang syabas pun dah datang. Bawa keluar kita punya pilih air. Satu kemungkinan. Ataupun dicuri. Kedua kemungkinan tu yang kedua nanti. Jadi yang pertama, apabila terlebih maklum, siapa yang buat alam ni? Allah. Dah. Nak bagi tahu lagi tak Allah buat? Tak payah dah kalau dah terlebih maklum. Maka ditukar fi'il maklum kepada fi'il majhul. Jadilah khuliqal insanu, dijadikan akan manusia. Asalnya, tengok dah. Asal khuliqal insani, khalaqallahu insana. Khalaqallahu insana. Telah menjadikan oleh Allah akan manusia. Telah menjadikan oleh Allah akan manusia. Kemudian dia buang Allah. Kenapa buang Allah? Kenapa buang Allah? Terlebih diketahui, dah terlebih maklum dah Allah Ta'ala yang buat. Maka diambil insan, diletak pada tempat fa'il, dimarfukkan akan dia. Jadilah khuliqal insanu. Yang ditukar pula kepada majhul. Dhamma awaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Khuliqal insanu. Tadi khalaqa fi'il maklum, ditukar pada fi'il majhul, dijadikan akan manusia. Faham semua? Baik, itu sebab-sebab kenapa kita nak buat nak tukar fi'il maklum kepada fi'il majhul. Yang kedua baca. Apabila didapati fa'ilnya tidak diketahui akan dia pada umumnya. Yang kedua, bila mana kita tak tahu siapa yang membuat. Fa'il ni makna yang membuat. Dan fa'il, kita tak tahu siapa yang buat benda tu, tersembunyi, tak tahu. Maka ketika itu juga kita terpaksa buat fi'il majhul. Siapa curi duit aku ni? Tahu tak? Maka fi'il tu dipanggil fi'il majhul. Majhul ni fi'il yang dijahilkan, yang tidak diketahui. Misalnya baca. Suriqa mali. Dicuri akan hartaku. Siapa curi?
Kalau tahu tak jadi fi'il majhul lah. Dicuri akan hartaku, baca. Dicuri akan hartaku. Baik. Jadi suriqa ni kalau fi'il maklum asalnya saraqa. Asalnya saraqa. Saraqa. Tengok dah, tengok yang asal. Syakhsun mali. Asalnya begini. Saraqa syakhsun mali. Telah mencurilah oleh seseorang akan hartaku. Siapa syakhsun ni? Siapa dia? Panjang lagi cerita, payah nak buat fi'il maklum. Ni orang dah curi dah harta aku ni. Ada? Itu bahasa asalnya. Nak diringkaskan, dia buang syakhsun. Kenapa buang? Sebab tak tahu buang. Kemudian ditukar pada fi'il majhul, suriqa. Dan diambil maf'ul bih, diletak pada tempat maf'ul. Cuma yang ni baris tak boleh tukar sebab dia bertemu ya mutakallim, hartaku. Jadilah suriqa mali, dicuri akan hartaku. Dicuri akan hartaku. Dia panggil fi'il majhul. Habis. Yang ketiga baca. Terlebih elok fa'ilnya disembunyikan. Misalnya duriba umrun. Yang memukul itu bapanya atau datuknya. Sebab yang ketiga, kenapa kita nak buat fi'il majhul? Sebab nak simpan dia punya fa'il. Nak simpan orang yang buat tu. Dah? Dia pukul lah ke Omar. Siapa yang pukul? Senyap-senyap sudah lah. Contoh. Datuk ke bapak dia pukul, yang aku nak tahu dah. Tak payah bagi tahulah. Cuma nak bagi tahu Omar dah kena pukul. Siapa pukul tak penting. Nampak? Siapa pukul tak penting. Yang penting Omar dah kena pukul. Dia tanya lagi, siapa yang pukul? Dah lah, aku tak nak bagi tahulah. Dah. Jadi ditukar fi'il maklum kepada fi'il majhul. Duriba umrah, asalnya daraba. Nak buat apa? Dah? Bapa ke atau datuk ke? Dah. Daraba Abu Amran, telah mukul oleh bapa akan Omar. Daraba Abu Amran, telah mukul oleh bapa akan Omar. Nak tutup bapa tu, dia tukar kepada majhul. Duriba Umrun, dipukul akan Omar. Yang keempat baca. Apabila fa'il dia tidak ditentukan akan dia. Misalnya iza huyyitum bitahiyyatin. Iza huyyitum bitahiyyatin. Apabila diberi salam akan kamu dengan satu salam. Siapa bagi salam? Orang lah. Kepada siapa dia bagi salam? Tak tentu. Aku nak bagi salam ni pakai jawab belaka. Dah. Bila diberi salam nak akan kamu dengan satu salam. Bermakna seorang bagi salam dekat kita. Dekat siapa? Semualah. Betul tak? Ni ada orang bagi salam ni pakai jawab. Dia tak tuju kepada siapa pun. Nampak? Jadi artinya bila tidak ditentukan akan dia, pakai umum belaka, ditukar kepada fi'il maklum kepada fi'il majhul. Jelas semua? Wallahu alam. Jadi kepada tuan-tuan yang berada di rumah, madai pertemuan kita pada hari ini. Kalau tak faham, tolong tanya. Kalau dah tanya, tolong share. Kalau dah share, tolong like. Kalau dah like, mudah-mudahan usaha lagi untuk memahami bahasa Arab, kerana ia merupakan bahasa yang begitu indah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.